Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina astafa. Amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh yang berbahagia ini perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah subuh ini nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat 24 surah Al-Furqan. Ayat 24 surah Al-Furqan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarra wa ahsanu maqila. Sadaqallahul azim. Artinya, penghuni syurga pada hari tersebut mendapat dan memperoleh sebaik-baik tempat kediaman dan sebaik-baik waktu kerehatan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 24 surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa ta'ala isytiharkan penghuni syurga yang merupakan pilihan Allah dari kalangan hamba-hambanya. Penghuni syurga merupakan kekasih-kekasih Allah daripada kalangan hamba-hambanya. Penghuni syurga yang juga merupakan kesayangan Allah daripada kalangan hamba-hambanya. Maka Allah sediakan dua anugerah yang sememangnya menjadi cita-cita yang diidam-idamkan oleh setiap manusia. Yang pertama, sebaik-baik tempat kediaman. Yang kedua, sebaik-baik waktu kerehatan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ianya membawa isyarat betapa kehidupan di dunia ini manusia takkan dapat sebaik-baik tempat kediaman. Manusia takkan dapat sebaik-baik waktu kerehatan. Apa yang ada di muka bumi ini hanya memadai untuk manusia mendiami sebelum menemui hari mati. Apa yang ada di muka bumi ini hanyalah sedikit waktu kerehatan
untuk memulihkan fikiran dan perasaan manusia bagi meneruskan kehidupan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah, menulis dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, menjelaskan bahawa dua yang menjadi impian umat manusia. Semua insan mengimpikan kediaman yang istimewa dan waktu rehat yang aman daripada bebanan hidup, tekanan hidup, desakan hidup. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pun begitu Allah Subhanahu wa ta'ala tak menjanjikan sebaik-baik kediaman yang ada di muka bumi. Allah Ta'ala juga tak janjikan sebaik-baik waktu kerehatan sepanjang kehidupan kita di muka bumi. Ya. Syurga tempatnya untuk kita meraih memperoleh khairum mustaqarra, sebaik-baik tempat kediaman, wa ahsanu maqila, sebaik-baik waktu kerehatan, bebas daripada bebanan, tekanan, desakan kehidupan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Maha pengasih, maha penyayangnya Allah, di dunia ini juga Allah berikan kepada kita waktu kerehatan di sebelah siang hari agar kita dapat merehatkan fikiran dan kita juga dapat merehatkan perasaan. Kerana fikiran kita dibebani, fikiran kita dibebani, fikiran kita tak sudah mendapat tekanan, fikiran kita sentiasa menerima desakan. Begitulah perasaan manusia yang menjalani hidup di muka bumi ini. Perasaan manusia itu sentiasa dibebani. Perasaan manusia itu tak sudah menerima tekanan, dan perasaan manusia itu sentiasa mendapat desakan kehidupan. Maka ianya mengganggu ketenteraman fikiran, kelapangan fikiran, juga mengganggu kedamaian perasaan. Oleh itu Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan kepada kita selaku hamba-Nya untuk mendapat kerehatan. Rehatkan fikiran, rehatkan perasaan ketika waktu panas terik, bahang, haba matahari memuncak, waktu tengah hari buta, yang disebut dengan istilah maqil, yang Allah firmankan pada ayat 24 surah Al-Furqan, wa ahsanu maqila. Maqil, waktu maqil membawa erti waktu kerehatan. Bila
1 jam sebelum masuknya waktu zuhur. Zuhur cepat 12.51. Maka 1 jam sebelum 12.51, 11.51. 11.51 itu sudah dikira tengah hari. Kerana 1 jam sebelum masuknya waktu zuhur, maka sudah dikira sebagai waktu tengah hari. Orang Melayu akan sebut tengah hari buta. Kerana apabila kita berada di luar sana, mata kita mengecil. Ya, susah nak buka mata. Dah orang Melayu sebut tengah hari buta. Panas terik, bahang haba amat terasa. Bahang haba matahari amat terasa. Maka itulah dia waktu untuk kita mendapat kerehatan. Rehat. Sama ada tuan-tuan nak baring, sama ada tuan-tuan nak tidur seketika. Ya, yang penting waktu itu disebut waktu al-maqil. Waktu untuk merehatkan fikiran dan perasaan daripada bebanan, tekanan, desakan dalam kehidupan. Setengah jam sebelum masuknya waktu zuhur, maka keadaan memuncak, panas, terik, haba matahari, maka dinamakan waktu qailulah. 1 jam sebelum zuhur disebut waktu al-maqil. Setengah jam sebelum zuhur disebut waktu qailulah. Maka carilah tempat teduh sekiranya kita berada di luar. Sebaiknya berehat dan sebolehnya kita berbaring seketika. Setengah jam sebelum masuknya waktu zuhur, syaitan menggila. 1 jam sebelum zuhur, waktu kerehatan. Ya, bolehlah kita berehat. Setengah jam lagi, kemuncak kepanasan terik matahari, kemuncak panas terik matahari, maka dinamakan waktu qailulah. Waktu itu syaitan menggila, maka insiden kemalangan mudah berlaku kerana syaitan menggila. Kenapa pula dia menggila? Syaitan kepanasan. Kenapa pula dia kepanasan? Kerana dia daripada jenis haba. Ya, syaitan ni daripada jenis haba. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Ayat 27 suratul Hijr. Dan jin itu kami jadikan dia lebih awal sebelum kami jadikan baginda Adam. Dan jin itu kami jadikan dia daripada api yang tak kelihatan rupa bentuk warnanya, akan tetapi api yang amat panas habanya, amat panas bahangnya, amat panas anginnya. Baik, syaitan ini api yang tak dapat dilihat bentuk rupa warna, tetapi api yang amat panas haba bahang anginnya. Maka pada waktu itu, waktu qailulah, setengah jam sebelum masuknya waktu zuhur, syaitan menggila
Kerana suasana di luar sana panas terik, bahang haba matahari amat terasa, maka ketika itu berlaku pertembungan antara panas haba syaitan dengan panas haba matahari di waktu tengah hari buta. Rasulullah suruh kita, kiranya kita berada di luar, carilah tempat berteduh. Carilah tempat berteduh. Sebaiknya kita baring seketika, tidur seketika. Itu sebaiknya. Kalau tak ada pilihan, carilah tempat berteduh. Kerana itulah dia waktu qailulah, syaitan menggila. Aksiden mudah berlaku. Dan waktu itulah merebaknya wabak penyakit. Yang nak dicerita ni dia. Ada dua waktu merebaknya penyakit. Bermula dengan penyakit itu turun dari langit ke muka bumi. Bila? Waktu malam, yang saya kuliahkan minggu lalu, di mana Rasulullah SAW memberi peringatan kepada kita. Ghadul ina wa auqi'us siqa fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha waba'u. Tutup bekas minuman kamu, begitu juga bekas makanan kamu yang ada di dalam bekas itu minuman dan makanan. Tudung bekas-bekas takungan air kamu, tongai, tangki air, tutup, ditudung dengan penudung. Kerana bahawasanya dalam setahun ada satu malam yang tak diketahui turunnya penyakit dari langit ke muka bumi. Jadi penyakit ni turun dari langit ke muka bumi waktu malam. Berdasarkan hadis yang dinyatakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, waktu senja tu Rasulullah dah suruh kita tutup pintu, tutup tingkap, tutup bekas makanan yang ada makanan, tutup bekas minuman yang ada minuman, tutup bekas-bekas air, tutup tong air yang ada air, tutup tangki air dengan penudungnya. Kalau air dalam tempayan tu pun tutup. Waktu senja tu dah bermula. Kerana terbenam sahaja matahari, bermulanya malam hari, penyakit diturunkan dari langit ke bumi. Baik, setelah diturunkan dari langit ke bumi, waktu tengah hari buta, waktu merebaknya penyakit. Dia merebak di muka bumi waktu tengah hari buta. Waktu itulah syaitan menggila. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam At-Tabrani, hadis riwayat Imam At-Tabrani, hadis riwayat Imam Ad-Dailami, qailu fa inna syaitana la taqil. Artinya, berehatlah kamu pada waktu panas terik matahari, kerana syaitan tidak berehat waktu itu, kerana syaitan menggila pada waktu itu. Manusia boleh berehat waktu itu, tapi syaitan tak dapat berehat. Kenapa? Dia tak ada aircon ke? Bukan. Dia tak ada rumah nak berteduh ke? Bukan. Kerana jenis kejadian dia, asal kejadian dia daripada api yang tak kelihatan rupa bentuk warnanya, maka syaitan itu jenis
haba, jenis bahang, jenis angin yang amat panas. Jadi tak dapat tidak, itu kelemahan syaitan. Kelemahan dia apabila tibanya waktu tengah hari buta, dia tak tahan, maka dia menggila. Bagi kita Allah beri keistimewaan waktu tengah hari itulah mata kita pun layu, mudah nak tidur. Bangunlah sebaik sahaja masuknya waktu zuhur. Agak-agak lagi 15 minit tuan-tuan dah bangun, cikgu dah bangun nak solat berjamaah dekat masjid kampung Kundi. Jadi 11.50 cikgu dah mulalah baringlah cikgu. Apa lagi, tak ada orang nak lantik engkau sebagai menteri besar, tak adalah. Jadi rehat ajalah. 11.52 tu kau pun baringlah kat rumah. Dapat 40 minit bangun, siap-siap mandi-mandi. Zuhur dah dapat berjamaah dekat kampung yang banyak kurnianya, termasuklah dikurniakan kubur yang dah penuh nampak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi waktu tengah hari buta tu jangan main dekat luar. Takut kita kena bahana daripada syaitan yang menggila. Kenapa syaitan menggila? Dia tak tahan panas. Itu yang dia main langgar aja. Sebab itu insiden mudah berlaku pada waktu tengah hari buta. Orang tua-tua pun kata, kau jangan main kat luar tengah hari buta. Cuma orang tua kita tak ingat hadis tu riwayat apa. Riwayat Imam At-Tabrani, Imam Ad-Dailami. Qailu fa inna syaitana la taqilu. Berehatlah kamu pada waktu tengah hari buta. Syaitan tak dapat berehat waktu itu kerana kepanasan. Orang Jawa ngomong apa je, kepanasan. Dia pun kepanasan, lalu dia menggila. Habis dia langgarnya apa semua. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita terpaksa berada di luar waktu itu, terpaksalah berada dekat luar. Kalau nak berjalan pun disuruh kita menapak, Bilal menapak, tapak, setapak, 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 bukan setapak Kuala Lumpur, setapak langkah, setapak langkah, setapak langkah. Jangan meloncat waktu itu. Nanti adalah takut-takut kita meloncat waktu tu syaitan menggila, dah terjatuh. Itu yang kadang-kadang siapa suruh main basketball tengah hari buta, dah terjatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dah patah kaki. Main bola tengah hari buta, patah kaki. Wal-i'yazubillah. Mudah aja belaga waktu itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apatah lagi waktu itulah penyakit mula tersebar. Jadi penyakit berjangkit ni mula tersebar. Turunnya waktu malam, tapi dia mula tersebar. Penyebarannya waktu tengah hari buta, merupakan waktu darurat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa tazharu da'ud dafi. Waktu tengah hari buta itulah penyakit-penyakit yang berada di dasar bumi keluar ke permukaan bumi. Tuan-tuan, penyakit dia akan keluar bila waktu tengah hari buta. Dia keluar daripada dasar bumi, bawah bumi, naik ke permukaan bumi. Dia pun merayap.
Ditambah pula ada COVID-19, coronavirus akan memberi tenaga kepada penyakit-penyakit ini. Jadi penyakit-penyakit yang terbenam dalam bumi, keluar ke permukaan bumi bila waktu tengah hari buta, penyakit-penyakit ini dia mendapat tenaga daripada coronavirus wabak. Jadi sebab itu wabak ni dia mengaktifkan penyakit-penyakit yang dah lama tertanam dalam bumi. Penyakit tu dah tak dengar lagi, cikgu. Tapi dengan adanya wabak ni, penyakit-penyakit yang kita dah lama tak dengar muncul kembali. Penyakit tu seseolah dia mendapat tenaga, dia dapat beri daripada coronavirus. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itu Imam An-Nawawi rahmatullah alaih wafat pada tahun 676 Hijrah mengingatkan kepada kita, wabak penyakit ini mengundang penyakit-penyakit yang lain. Mengundang penyakit-penyakit yang lain maknanya penyakit-penyakit yang dah lama tak kedengaran. Penyakit-penyakit itu dah tertanam di dasar bumi. Tiba-tiba penyakit itu muncul kembali. Seolah-olah diberi tenaga dan kekuatan oleh wabak penyakit. Sebab itu Imam An-Nawawi rahmatullah alaih menyatakan wabak penyakit mengundang penyakit-penyakit yang lain untuk aktif semula. Datangnya wabak penyakit denggi semakin menjadi. Wah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya, Imam An-Nawawi rahmatullah alaih wafat pada tahun 676 Hijrah menyatakan zaman dia waktu remaja, wabak Allah timpakan di bumi Mesir. Sangkanya wabak sahaja, rupanya penyakit-penyakit lain pun marak kembali, tersebar kembali, aktif kembali. Dan dia menyatakan, ya, selepas wabak dia membuat kiraan lebih daripada 500 jenis penyakit. Sama ada penyakit tu dah wujud sebelum ini, tapi begitulah maknanya wabak mengundang pelbagai penyakit dan mengaktifkan penyakit-penyakit yang dah lama tak kedengaran. Wal-i'yazu billah. Ya, maka Imam An-Nawawi rahmatullah alaih wafat pada tahun 676 Hijrah menjelaskan kepada kita wabak itu bukan semata-mata wabak, tapi yang manusia tak memahaminya ialah wabak itu mengundang penyakit-penyakit yang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, malah memberi tenaga dan kekuatan kepada penyakit-penyakit yang lain. Kiranya saya dah ada darah tinggi, saya pun kena berwaspada, kerana wabak memberi kekuatan kepada penyakit darah tinggi. Begitu juga saya pun ada sedikit jantung, daripada sedikit jantung dah jadi banyak jantung. Makan hati berulang jantung. Ni wabak ni. Cikgu, ya, orang yang ada gout semakin menjadi gout. Orang yang ada kencing manis semakin tinggi kandungan gula dalam darahnya. Wabak. Dengan kata lain, kalau dia tu wabak semata-mata wabak aja tak apa, dia memberi tenaga dan mengaktifkan penyakit-penyakit
yang sedia ada, malah mengundang pula, panggil pula penyakit-penyakit yang dah lama tak kedengaran. Maka kita faham waktu wabak tu turun malam tak pasti, malam Jumaat Kliwon tak pasti. Tetapi setelah turun tersebar merebak tengah hari buta. Berehatlah waktu itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Janganlah tidur je wes turu, bangun zuhur tak pula tidur, tidur tapi bangun untuk solat zuhur berjamaah, insya-Allah dapat perlindungan peliharaan dari Allah. Dan ingatkan anak-anak kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kawan baik saya, kawan baik saya. Jadi hari itu semua pegawai-pegawai agama dikehendaki menghadiri majlis Maulid Rasul peringkat negeri Johor di Masjid Sultan Abu Bakar. Jadi saya antaranya tak hadir kerana saya ni bukan pegawai kanan, imam rawatib ajalah. Jadi aku pun jaga masjid aja. Seorang kawan baik, dia pegawai kanan, dia sepatutnya pergi, tapi kerana dia pun agak kecewa tak dapat apa-apa, maka dia tanamlah durian waktu Maulid Rasul tu, tanam durian sampailah waktu tengah hari buta. Tombang tiba-tiba. Dia tanam durian tu, tengah tanam, bagus dah buat lubang semua, tanam. Tiba-tiba tombang. Anak dia terpaksa ambil dia. Cikgu tak tombang, cikgu mana ada kebun. Jadi tombang, anak dia pun ambil dia, hantarlah dekat pusat kesihatan Pekan Nenas. Kan tutup hari tu Maulid Rasul. Nasib baik ada orang juga, tapi sampai di situ Dresa dah kata dah tak ada. Bawalah hospital Pontian. Hari-hari cuti, memanglah hospital Pontian pun dah nyatakan tak ada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Bilal kena ingatlah, waktu tu kau janganlah nak tengok kau punya rumput rampai itu. Jadi tengah hari itu baliklah, biarlah rumput rampai itu dia di situ, pandai-pandailah dia. Kesian Bilal. Al-Hafiz tu. Yalah. Aku ni Al-Habis. Tapi semangat tanam. Kena beringatlah. Musim-musim Covid ni, musim-musim wabak ni, waktu tengah hari buta tu, waktu mudarat. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya Rabba Musa wa Harun wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.